Kenapa orang suka baca buku? Apa istimewanya? Tak jemu ke hari-hari baca buku? Bayi yang kecil pun suka baca buku. Kenapa orang suka baca buku bila ada masa lapang? Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Buku Teman Setiaku. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ialah murid dapat mendengar, mentafsir dan memberi respon terhadap soalan secara kreatif dan kritis berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Untuk mengetahui lebih lanjut, murid-murid boleh merujuk buku teks. Tajuknya, Buku Teman Setia. Afifi, Kaijun dan Tenis ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka terpandang iklan tentang pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia tahun 2020. Ibu Kota Buku Dunia ialah pengiktirafan oleh UNESCO kepada bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Antara aktiviti yang dijalankan, Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030, kempen membaca kepada pengguna tren, pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku, perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Slogannya, KL Baca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Mari kita fahami dialog. Dialog ini tidak lengkap. Ada beberapa ayat yang murid perlu isi. Jadi kita fahami dulu. Wah, hebatnya. Sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Ya, Tenis. Antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah dia. Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Apa pula jawapannya kepada soalan yang ditanya? Seterusnya, rakan yang terakhir pula bertanya dan dia beri pendapatnya. Afifi, dia bertanya, Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Untuk pengetahuan kamu murid-murid, negara kita ni sedang mengadakan kempen untuk menggalakkan murid-murid membaca. Kalau kamu masih ingat di sekolah, walaupun ada PKP itu, kita membaca 10 minit. Ditetapkan masa pukul 11, semua murid seluruh Malaysia membaca buku walaupun 10 minit. Ini secara tidak langsung untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Kalau ikut, rakyat Malaysia ni dikatakan masih kurang membaca buku. Hanya beberapa muka surat sahaja. Kalau ikut rakyat Malaysia ada lebih kurang 32 juta, tapi bilangan yang membaca ni terlalu sedikit. Mungkin masa alam persekolahan baca buku itu pun untuk peperiksaan. Lepas habis alam persekolahan, dah mula tinggalkan. Berbanding dengan budaya orang Jepun yang menjadikan buku itu sebagai teman mereka. Sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, Buku Teman Setia. Ini merupakan latihan yang perlu kamu lengkapkan dialog di antara Tenis, Afifi dan Kaijun. Okey, ini merupakan contoh jawapan. Lihat jawapan yang telah kamu jawab itu. Andai kata ada kesilapan, boleh betulkan. Kalau betul, kamu tanda right. Okey, kita bincang sama-sama. Dialog ni dimulakan oleh Tenis. Wah, hebatnya. Sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Pipi jawab, ya Tenis. Antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030. Kempen membaca kepada pengguna tren, pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku dan perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Banyak program yang nak dijalankan oleh pihak kerajaan. Tenis pula. Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Lalu dia boleh panggil
Orang cacat tapi kurang sopan, kita panggil orang kurang upaya, OKU. Ada sekarang ni kata orang kelainan upaya. Mereka juga istimewa buat kita. Apa jawapan dia? Kajun jawab. Capaian digital untuk golongan kurang upaya memudahkan golongan ini melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Giliran Kaijun pula bertanya, Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Afifi jawab, ya, saya yakin tahap pembacaan dalam kalangan masyarakat akan meningkat dalam tempoh tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat mulai sedar akan pentingnya amalan membaca untuk kepahaman ilmu bagi segenap lapisan masyarakat. Kalau boleh, satu hari nanti kita nak lihat di mana-mana ada saja masyarakat kita ini yang membaca. Di taman perumahan, di kawasan rekreasi, di dalam train, di dalam bas, di dalam rumah, di ruang tamu, di mana-mana saja kita mengharapkan satu hari nanti melalui kempen ini. Sebagai kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan buku teman setiaku. Yang pertama, kita pernah biasa dengar membaca jambatan ilmu. Ilmu itu pelita hidup. Dan kamu boleh buat perbandingan rakan-rakan kamu yang berjaya di dalam kelas yang selalu dapat nombor 1, selalu dapat markah subjek mata pelajaran A semua. Jadi bagaimana dia? Kalau ada masa lapang dia baca buku, maksudnya ilmu tu akan bertambah. Sebab Nabi kata, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kalau kita ada ilmu, kita boleh sampaikan kepada kawan. Kalau kita baca buku, baru kita dapat ilmu. Jadi, sekarang lebih mudah. Kamu tak payah pergi pusat semua. Jangan bagi alasan. Cikgu, pusat semua tutup. Tak boleh masuk. Ikut SOP dan sebagainya. Tapi mudah kan? Sekarang dah ada e-book dan sebagainya. Buka telefon bimbit, kamu tekan saja internet tu. Kamu tak larat nak cari maklumat lah. Segala-galanya ada papa Google ke mama Google. Kamu tekan saja kamu boleh baca segala maklumatnya. Kalau boleh, biasakan dulu. Ada murid tanya, cikgu, bagaimana nak tanamkan semangat membaca? Saya nak baca lah, tapi saya jemu. Bila saya baca, saya mengantuk. Ada banyak cara. Salah satu caranya, kita baca dulu buku-buku yang nipis. Buku yang 10 muka surat, 15 muka surat, sekejap je habis. Yang ada gambar banyak, supaya kamu faham. Yang kedua, kamu carilah buku-buku yang mendatangkan kegembiraan kepada kamu. Contohnya buku-buku lucu, kartun-kartun. Cikgu tengok ramai murid, kadang-kadang dia baca, dia ketawa sendiri. Memberikan hiburan membaca buku. Bila dah sampai tahap kamu dah mula ketagih, kamu baca novel. Novel ni kadang-kadang sampai 500. Tapi kalau kamu baca, ada orang dia boleh baca, dia ada penanda buku. 1 hari 10 muka surat, 1 hari 10 muka surat. Dia jadikan kebiasaan. Ada orang, dia tak sabar nak habis. Ikutlah. Membaca tu dia macam satu ketagihan. Kita lihat macam orang merokok tu tak elok lah. Dia akan ketagih. Tapi biar ketagih baca buku. Okay? Itu saja yang cikgu nak sampaikan. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye.